Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Penggunaan kata nama dalam komunikasi, kesannya kepada emosi dan persepsi. Saya Mazura Sulaiman dari Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur akan membentangkan kajian yang dinyatakan. Komunikasi adalah proses manusia menghantar dan menerima mesej. Pemilihan kata-kata dalam sesuatu komunikasi berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. Kita perlu tahu bagaimana ayat-ayat digunakan untuk mendapatkan kesan komunikasi yang dikehendaki. Robinson 1972 telah menyatakan, dalam sesebuah masyarakat terdapat beberapa peraturan tertentu dalam perhubungan antara ahli-ahlinya. Peraturan dan bentuk perhubungan ini tergambar dalam penggunaan bahasa. Percakapan yang menggunakan bahasa yang baik dan teratur akan memberi makna mendalam, malah mampu memberi kesan kepada emosi dan persepsi seseorang. Objektif kajian pertama, menunjukkan kesan penggunaan kata nama khas manusia terhadap emosi dan persepsi. Kedua, mengenal pasti kesan penggunaan kata ganti nama diri terhadap emosi dan persepsi. Kepentingan kajian, menegaskan kepentingan menggunakan kata nama khas manusia dan kata ganti nama diri yang betul dalam komunikasi. Terdapat banyak kajian berkaitan penggunaan kata nama, antaranya oleh Marlina Maros dan Muhammad Bahari Maidin pada 2011 dan Zulkifli Hamid dan Naidatul Zamriza Abu pada tahun 2013. Metodologi kajian yang digunakan, reka bentuk kajian, kaedah tinjauan. Responden kajian terdiri daripada 42 orang siswa guru program ijazah sarjana muda perguruan semester 4 pengkhususan Bahasa Melayu di IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Instrumen kajian ialah soal selidik yang mempunyai 8 item untuk mengesan emosi dan 8 item untuk mengesan persepsi terhadap penggunaan kata ganti nama diri semasa komunikasi antara guru dengan murid. Analisis data yang dikumpulkan melalui soal selidik dianalisis bagi mendapatkan kekerapan dan peratusan. Manakala bagi item persepsi, hasil dapatan kemudian dirumuskan. Untuk dapatan kajian yang pertama, iaitu tentang penggunaan kata nama khas dalam komunikasi. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah menonton filem Ahmad Albab. Ketukan di pintu oleh si Datuk menjadi pencetus kepada nama tersebut. Prof. Madya Dr. Fauzi Draman 2010 menyatakan anak-anak apabila bersama-sama rakan sebaya akan membandingkan namanya dengan nama rakan-rakan dan sering bertanya apakah maksud di sebaliknya. Kemungkinan besar yang mempunyai nama Ahmad Albab tersebut akan diejek kerana nama itu bermaksud pintu. Senario seperti ini pastinya akan mempengaruhi emosi si empunya nama. Dikemukakan beberapa contoh kata nama khas yang saya rasa boleh menimbulkan emosi dan persepsi. Penggunaan kata nama khas juga sentiasa mengikut perjalanan masa. Sebagai contoh, ada nama khas yang dipilih berdasarkan nama watak filem popular waktu itu, nama penyanyi-penyanyi popular waktu itu, ataupun nama pemain bola sepak pada waktu itu. Dalam masyarakat Malaysia, pemilihan nama khas ini manusia sering berubah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, pada tahun 1950, nama yang digunakan Jumaat bin Jantan. Kemudian anaknya ataupun cuculah Muhammad Amir bin Jumaat. Cicitnya Putra Raika Ali Raizal El Pablo bin Muhammad Amir. Dan pada 2030 kita di tahun 2021, entah apa-apa nama pula yang akan digunakan nantinya. Di sekolah kita sering bertemu dengan nama anak-anak murid yang pelbagai. Ada yang panjang lebar, tapi yang digunakan bukannya nama daripada nama tersebut, tapi ada nama lain pula sebalik itu. Contohnya nama panjang tapi yang digunakan boy saja. Nama memberi kesan psikologi kepada pemiliknya. Nama yang agak kerap dan popular membuatkan anak-anak berasa seperti orang biasa berkongsi nama dengan ramai orang. Nama yang jarang didengar berbunyi pelik dan ganjil, ejaannya juga rumit, susah dibunyikan, mungkin membuatkan yang punya diri berasa agak terasing. Kesan daripadanya, nama ini mungkin menjadi bahan ejekan atau membangkitkan rasa malu kepada mereka yang akhirnya menyebabkan rasa marah, membangkitkan pergaduhan, malah juga boleh membina perasaan rendah diri. Seperti kenyataan Dr. Kamsia Ismail 2010, Ketua Unit Kaunseling Bahagian Pembangunan Keluarga LPPKN.
Nama yang indah dan membawa maksud yang baik meningkatkan keyakinan diri serta rasa diri dihormati. Misalnya dalam masyarakat Melayu, sangat sensitif dengan gelaran, pangkat dan darjat. Setiap gelaran yang ada pada nama lazimnya menceritakan keturunan dan asal-usul. Nama yang pangkalnya Said, Syarifah, Tengku, Tunku dan sebagainya adalah antara gelaran feudal yang diwarisi sejak ratusan tahun dahulu. Jika diteliti mengikut kerangka konsepsi pemikiran orang Melayu, gelaran sedemikian mencerminkan status dan kedudukan seseorang. Psikologi orang Melayu memperlihatkan mereka sering terkagum dengan gelaran dan pangkat ini. Bagi penerima atau pemakai gelaran, mereka rasa dihargai, mungkin mendapat tumpuan dan suka atau tidak layanan yang diterima memang berbeza berbanding dengan orang kebanyakan. Gelaran kurang manis ataupun label negatif seperti hitam, cik mok dan pelbagai lagi ialah budak comot, Mina kilang, ataupun yang selalu mendapat nama gelaran ialah orang yang mempunyai pemilik nama Muhammad atau Ahmad. Bermacam-macam gelaran mak diberikan, antaranya mak gila, mak tiga suku, mak kerbau, mak lori, sehingga kan apabila seorang mak itu tidak punya apa-apa gelaran, maka dilabelnya pula mak saja. Panggilan seperti ini akan mengikis keyakinan diri mereka dan perkara ini boleh berlanjutan hingga dewasa. Mereka akan membesar sebagai individu yang kurang yakin dan mempunyai tanggapan negatif pada diri sendiri. Panggilan negatif yang diulang berkali-kali lama-kelamaan akan meresap dalam fikiran anak dan dia percaya dirinya memang mempunyai sifat seperti nama gelaran itu. Untuk objektif kajian 2, iaitu tentang penggunaan kata ganti nama diri, saya kemukakan beberapa situasi sebagai contoh. Berdasarkan kajian yang saya petik daripada Abdullah Hassan 2007. Situasi pertama, seorang penyambut tetamu berbangsa India yang berkomunikasi dengan seorang pelanggan, kebetulannya seorang pensyarah, dengan menggunakan kata ganti nama diri kedua, kamu. Penyambut tetamu, ini kunci bilik kamu. Belum habis penyambut tetamu bercakap, pensyarah itu mencelah. Dia berasa sangat tersinggung. Pensyarah, jangan panggil saya kamu. Saya bukan kamu. Kamu boleh panggil kawan kamu kamu. Kamu adalah pangeran yang biadab apabila digunakan kepada tetamu yang lebih mulia daripada kamu. Di sini kita nampak kesan emosinya ialah tersinggung dan kesan persepsinya penyambut tetamu tidak tahu adab kesopanan. Untuk situasi yang kedua, seorang pelayan mengambil pesanan makanan daripada pelanggan di meja nombor 1 menggunakan kata nama diri encik dan makcik. Pelayan pertama, nak makan apa? Lelaki itu menjawab, nasi biryani dengan ayam. Pelayan beredar kepada lelaki kedua dan mendapat pesanan yang sama menggunakan kata ganti nama diri encik juga. Dia terus pergi kepada wanita pula. Makcik nak makan apa? Siapa makcik? Oh kakak, saya bukan kakak kamu, saya bukan makcik kamu, saya bukan nenek kamu, saya pelanggan. Hormatlah pada pelanggan kamu. Jadi nampak kesan emosi di sini tersinggung, kesan persepsi penyambut tetamu tidak dapat membezakan hubungan antara pelanggan dengan kekeluargaan. Untuk membuktikan lagi tentang penggunaan kata ganti nama diri ini, kesannya kepada persepsi dan emosi, satu kajian lagi telah ditadbir yang melibatkan kesan penggunaan kata ganti nama diri apabila seorang guru berkomunikasi dengan anak murid. Responden kajian saya seperti yang dilihat pada jadual 1. Baik, kesan penggunaan kata ganti nama diri pertama terhadap emosi. Kata ganti nama diri pertama yang digunakan ialah aku, saya, kami, kita dan nama sendiri, iaitu nama khas. Analisis menunjukkan kebanyakan responden sangat selesa sekiranya murid membahasakan atau menggunakan kata ganti diri saya 30 orang dan kami 20 orang semasa berkomunikasi. Ini diikuti dengan menggunakan kata ganti nama kami, maksudnya dalam keadaan emosi neutral, seramai 15 orang, dan nama murid sendiri 15 orang juga. Analisis juga menunjukkan kebanyakan responden memang berasa sangat tidak selesa, 32 orang di sini apabila murid menggunakan kata ganti nama diri aku semasa berkomunikasi dengan gurunya. Untuk kesan penggunaan kata ganti nama diri kedua, encik atau puan dan cikgu terhadap emosi, analisis menunjukkan kebanyakan responden sangat selesa jika murid menggunakan kata ganti nama cikgu kepada mereka semasa murid berkomunikasi. Analisis juga menunjukkan responden sangat tidak selesa dan tidak selesa dengan panggilan kamu. Dari segi persepsi, kalau kita lihat dalam jadual ini, apabila murid menggunakan kata ganti nama diri aku, persepsi responden ataupun gurunya lah dalam konteks ini, murid itu kurang ajar, tidak menghormati guru, tidak tahu adab dan sopan. Kata ganti nama diri kita, murid anggap guru dan dia sama taraf.
Murid menggunakan kata ganti nama diri saya, murid bijak dalam komunikasi. Menggunakan kata ganti nama diri kami, murid tidak yakin. Murid menggunakan namanya semasa berkomunikasi, murid anak yang manja. Murid memanggil anda cikgu, murid menghormatinya sebagai guru. Murid memanggil anda, murid memanggil anda kamu, murid itu kurang ajar, tidak menghormati guru, tidak tahu adab dan sopan. Murid memanggil anda puan atau cik, murid rasa takut dengan guru, rasa dirinya ada jurang dengan murid tersebut. Kesimpulannya, penggunaan kata nama khas, nama individu yang pelik, ganjil dan sebagainya tadi, serta penggunaan kata ganti nama diri dalam komunikasi memberi kesan kepada emosi dan persepsi kita. Justru penggunaan kata ganti nama yang sesuai, kata nama yang sesuai, boleh menimbulkan pelbagai persepsi. Justru kita perlu berhati-hati semasa menggunakannya dalam komunikasi. Sebagai cadangan, kajian tentang bahasa dikaitkan dengan psikologi merupakan antara cabang ilmu psikolinguistik. Namun, kajian-kajian yang berkaitan penggunaan bahasa serta kesannya terhadap emosi, sikap, persepsi, motivasi dan beberapa aspek psikologi masih kurang dijalankan. Justru pengkaji mencadangkan agar kajian yang sebegini dapat dilaksanakan, terutama yang memberi fokus kepada bahasa Melayu. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu saja pembentangan kajian saya. Diucapkan ribuan terima kasih.